Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Tak terlambat tu ucap selamat hari raya kan? Okey. Sebenarnya hari ni sekarang ni sepatutnya ada appointment nak jumpa orang, tapi tak macam mana tercancel, so saya sempat berpeluang untuk bercerita sikit, berkongsi sikit. Dah lama saya tak cerita tajuk ini, iaitu kita adalah produk terpenting. Okey, dalam sudut dari sudut pengurusan kewangan. Ada 7 elemen pengurusan kewangan sebenarnya yang ramai orang daripada kita mungkin terlepas pandang ataupun tak tahu. Mungkin boleh jadikan satu ilmu. Jadi di samping ada saya masa free sikit malam ni, hujan-hujan lebat kat luar, saya nak kongsi sikit lah. Okay? Bukan nak tunjuk pandai, tidak. Nak berkongsi je ilmu. Mana yang saya ada, semua orang pada saya, semua orang adalah sifu. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Mungkin saya lebih kat sini, kurang kat situ kan. That is normal. Okay? Jadi kat sini, macam mana kita nak rancangkan kita punya kewangan. Sebelum saya nak beritahu, hari ni kalau perasan dalam Facebook saya ni baju semalam ni. Tapi semalam saya pakai 1 jam, okay? Saya kalau suka baju, suka satu-satu pakaian tu saya tak peduli. Saya pakai sampai jemu, saya bosan. Tapi terima kasih kepada kawan saya sebab sponsor. Okay? Ni dia. Alright. Hari ni pengurusan kewangan ada 7 elemen penting apa yang kita perlu tahu. Okay? Jadi nombor satu adalah sebenarnya nombor satu adalah cash flow. Okay? Jadi cash flow tu apa? Cash flow tu sebenarnya adalah dari mana dia senangnya I tolak dengan E. I ni adalah income, E ni adalah expenses. Jadi contohnya income kita RM5,000, tolak dengan perbelanjaan harian bulanan kita RM4,500. Jadi kita ada RM500 surplus. Yang tu dipanggil S, surplus. Okay? Jadi semua kehidupan kita berdasarkan pada ni lah, surplus ni. Kalau ini tak ada, susah. Jadi kita tak boleh nak merancang kita punya kewangan. Ataupun kita kena buat sesuatu untuk menambah baik kita punya nilai. Sebab bila kita ada perancangan, sebenarnya kita ada matlamat, itu akan membuatkan kita bergerak atau bertindak ke arah sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita ada banyak masa yang terluang, cari mana-mana saja peluang kan. Sebab matlamat dah ada, impian dah ada, mesti kita usahakan. Jadi kalau kita tak ada matlamat tu, macam mana? Kalau tak ada impian tu, tak ada tindakan langsung. Akhirnya kita dalam bahasa orang putih, kita akan berada dalam dunia mediocrity, tak berubah dan tak bertindak. Jadi cash flow Jadi yang kedua adalah net worth. Net worth ni dua net worth, NETWORTH. Net worth ni kan, net worth ni adalah kita punya asset T dengan liability. Asset ni apa contohnya? Asset ni adalah kita punya harta lah, macam kita punya rumah, kita punya tanah, ataupun kita ada emas, ataupun kita ada unit trust, ataupun kita ada ASP, tabung haji, whatever. Betul-betul kita punya harta. Tolak dengan liability kita macam PTPTN, hutang kredit card, hutang kereta, hutang rumah. Tu semua kita punya liabilities lah. Jadi kat situ sebenarnya kita rancangkan. Jadi semuanya dirancang melalui kita punya surplus tadi. Okay? Yang ketiga barulah kita pergi ke dipanggil savings. Savings ni adalah untuk kita punya simpanan. Okay? Duit simpanan. Tujuan dia untuk apa? Duit simpanan ni untuk emergency. Maknanya setengah orang dia ada habit macam mana save first, spend later. Okay? Simpan dulu, belanja kemudian. Maknanya saya nak simpan contohnya 1 bulan RM500. Saya rancangkan hujung tahun selama 12 bulan saya ada RM6,000 ekstra. Okay, itu perancangan dia. Jadi itu orang yang berdisiplin. Okay? Jadi dalam apa-apa saja perancangan, sebenarnya disiplin adalah satu elemen yang sangat-sangat penting. Kalau tak ada tu memang apa pun akan gagal. Nak buat mencapai cita-cita pun kena ada disiplin. Nak pergi sekolah pun kena ada disiplin. Semuanya melibatkan disiplin. Jadi kat sini savings ni tujuannya untuk apa? Untuk emergency. Sekiranya berlaku apa-apa, contohnya kereta kita overhaul, tayar pecah, tiba-tiba kena spend RM1,500, rim 19 35 punya ke 25, saya tak ingat lah. Tapi harga dia mungkin RM1,500, mana nak cari duit? Okay, nak bayar road tax, insurance, emergency lah. Ataupun pipe rumah kita bocor tiba-tiba, perlukan kos RM300, mana nak cari duit? Jadi kalau tak ada surplus, tak ada kita punya savings ni, kita akan ada masalah untuk merancang hidup. Okay, and then yang paling penting, savings tu mesti dirancang jaga masa 3 bulan ke, 6 bulan ke, ataupun setahun. Jadi savings ni sangat-sangat penting. Selain daripada emergency tadi, contohnya katakanlah kita kena berhentikan kerja, coincident, emergency. Tiba-tiba kita punya majikan tak bayar kita punya gaji, tutup terus kilang, tutup terus office.
dah kita ternganga. Macam mana nak hidup dalam masa 3 bulan daripada tarikh kita kena berhentikan, di samping kita tengah nak mengusahakan sesuatu yang lain. Jadi kita perlu ada simpanan tu. Jadi sebenarnya suka tak suka, sebenarnya disiplin ni very simple je. Save first, spend later. Orang yang boros dia akan spend first, simpan save later. Jadi contohnya kadang-kadang kita pergi window shop kalau tahu kita ni orang yang jenis boros, jangan window shopping. Ada sale jangan pergi. Cuba elakkan bina kita sikap tu. Jadi dah tahu kita boros, kat dalam poket ni ada RM500. Aku tak nak beli apa-apa lah, aku nak saja nak tengok-tengok je. Pergilah ke LCC, ke Mid Valley ke kan, merayau. Masuk pergi Isetan ke, masuk pergi Sogo ke mana-mana. Tengok, murahnya 70% off tu, 90% off tu. Tak pasal-pasal balik bawa plastic bag. Jadi, itu contoh orang yang spend first, save later. Itu memang masalah besar. Jadi mesti ada cara macam mana nak menguruskan keuangan untuk orang-orang yang jenis macam tu. Relax. Saya ada banyak lagi video-video yang saya boleh kongsikan. Okay? And then yang keempat adalah protection. Ini yang ramai orang tak nampak. Yang keempat adalah protection. P-R-O-T-E-C-T-I-O-N. Protection ni untuk apa? Protection ni untuk melindungi perkara-perkara tadi. Macam mana nak melindungi, sebab kita adalah produk terpenting, kita adalah breadwinner untuk diri kita sendiri, kita adalah pemimpin untuk mencapai kita punya masa depan dan impian. Jadi macam mana nak protect daripada musibah-musibah yang mungkin berlaku, yang tak pernah kita jangka dan pasti boleh berlaku juga. Kan itu sangat-sangat penting. Jadi protection ni dalam bentuk, pada saya dalam protection keuangan adalah dalam bentuk takaful lah ataupun insurance. Dia untuk lindungi apa? Untuk lindungi daripada kalau kita kematian. Macam mana kita punya anak tu, tuition kita, anak kita tu boleh berterusan. Mati adalah satu perkara yang wajib, okay? Tapi macam mana kita ni adalah kita punya mesin ATM, kita ni adalah world teller machine. Kat mana saja kita buat, apa saja yang kita buat, kita mesti produktif dan akhirnya keluarkan duit. Dan duit tu dah untuk kita belanja, okay? Untuk pendidikan anak-anak, untuk makan minum isi rumah, untuk menjaga mak ayah. Ataupun kita dah committed untuk bersedekah dengan satu rumah anak yatim, kita commit satu bulan kita nak bagi RM1,000 contohnya. Ada macam-macam. Jadi kalau sekiranya sesuatu berlaku terhadap kita, apa kita perlu buat? Kita bagi protection. Why protection is very important? Sebab ia adalah satu-satunya aset yang pasti kita akan dapat mengikut kita punya kontrak. Contohnya, kalau saya bayar RM100,000, mungkin protection saya adalah RM100,000 sekiranya satu musibah berlaku. Satu, okay? Jadi itu guaranteed. Ketika kita betul-betul tak mampu, benda itulah yang akan datang. Yang kedua adalah untuk musibah, orang kata kita disable. Tak mati, kita lumpuh, tak mampu bekerja, kena sakit buah pinggang contohnya, tersadar kat rumah, tapi kita perlu nak makan. Anak-anak kita perlu persekolahan, pendidikan. Jadi macam mana kita nak menambah baik, nak pastikan kita punya financial tadi protected dan berterusan walaupun kita dah tak boleh menyara pendapatan lagi. Itu dari sudut protection. And then yang ketiga adalah untuk medical. Kadang-kadang kita sakit, warded dalam hospital, emergency, tiba-tiba demam, dah seminggu tak baik-baik, savings pula ada. Jadi tapi kita tak boleh ganggu sebab savings tadi kita dah rancang untuk kita punya sekiranya berlaku ada apa-apa emergency. Kita punya aset takkanlah kita demam seminggu and hospital kata kena masuk ward 10 hari, kita nak jual rumah. Betul tak? Jadi mesti ada satu benda lain, perancangan lain yang duit kita punya simpanan tak terusik, harta kita pun tak terusik, iaitu medical insurance. Maknanya kalau kita masuk hospital, segala kos akan ditanggung oleh pihak insurance. That one is very very important. Okay? And then lepas tu barulah yang keenam, yang kelima dipanggil investment. 5 adalah INVESTMENT. Okay, ini kalau nak saya cerita pasal investment ni, dia scope dia terlalu luas. Ada unit trust lah, ada tanah lah, ada gold lah, ada macam-macam. Okay, tapi ramai juga orang yang tersilap kat sini. Contohnya bila musim gawat sekarang ni kan, dekat luar sana ada macam-macam company, macam-macam orang yang cuba ambil peluang. Okay, buat investment ni punya skim tu yang rupa dia macam investment, tapi sebenarnya dia adalah skim cepat kaya. Akhirnya kita juga yang kena. Jadi pesan saya adalah, sekiranya kita tak ada simpanan, jangan mengada-ngada pergi pinjam along and then buat investment. Jangan mengada-ngada pergi pinjam koperasi, buat pinjaman mana-mana untuk buat investment. Investment adalah duit daripada surplus, duit lebihan.
Sebab risiko perniagaan ada dua je, sama ada kita untung atau rugi. Tapi yang paling penting, pastikan pelaburan itu mesti diiktiraf oleh bank negara. Tak kisahlah kita diiktiraf oleh, orang kata kita punya diiktiraf seluruh dunia, tapi kita duduk kat Malaysia, kita terikat dengan undang-undang Malaysia. Mungkin kalau yang online, website dia ditutup, macam-macam cara. Itu yang ramai orang kita tak faham. Dan istilah pelaburan, dia sanggup buat pinjaman sampai 50,000, 100,000, refinance rumah untuk buat pelaburan. Akhirnya rupanya ialah skin cepat kaya. Jadi 3 kriteria penting untuk mengetahui kita layak untuk melabur yang di sektor di portfolio yang mana. Pertama, ada setengah orang yang pasif. Pasif ni maksudnya passive investor adalah orang-orang yang dia, kalau saya offer Audi berharga setengah juta, sekarang tengah naik kancil ni, okey bang, abang naik kancil sekarang kan, kalau saya offer satu pelaburan, dalam masa setahun abang mungkin layak mendapat sebuah kereta Audi bernilai setengah juta bang, abang nak tak? Kalau orang tu jenis pasif, dia tak berani, dia kata nanti kancil aku hilang macam mana? Audi mungkin dapat, mungkin tidak. Itu orang jenis macam tu lah orang pasif. Jadi dia tak akan buat pelaburan tu, dia rela duit dia tu selamat walaupun dia punya pulangan tu lebih kecil. Duit selamat tapi kecil. Jadi untuk Bumi Putra yang terbaik adalah ASB, tapi non syariah lah. Tabung haji lah. Tabung haji dia syariah compliance. Jadi pulangan 8%, 5% tu sebenarnya terlalu hebat. Terlalu hebat. Sebab kalau masuk FD pun 3%, 2%, itu pun kalau lebih pada 1 juta return, taxable. Dia tax. Okey, jadi itu nombor 1 pasif. Nombor 2 adalah moderate. Moderate ni orang yang macam saya. Saya tak naklah pelaburan saya tu siapa yang tak nak untung besar kan? Mestilah nak. Tapi terma pelaburan ni high risk must be high return must be high risk. Tak ada no risk high return. Itu semua tak masuk akal pada saya dalam apa yang saya belajar lah selama ni. Jadi high risk mesti high return, high return mesti high risk. Jadi mesti ambil kira juga faktor-faktor. Kalau duit saya hilang, jangan nangis. Kalau dah melabur, jangan nangis. Macam kita buka kedai, kita confidence kita buat kedai ni mesti dapat untung setengah juta tahun ni. Tiba-tiba bisnes tak menjadi. Itu adalah lumrah dalam perniagaan dan dalam pelaburan. Okay? Jadi macam orang main stock market, bila dah beli harga RM10, dia expect harga naik RM15 tapi turun RM5. Jangan nangis. Kan? Jadi kat sini, investment itu yang kedua adalah orang yang moderate. Maknanya dia nak 50-50. Saya nakkan pulangan yang agak tinggi, tapi saya tak nak juga yang lebih rendah, tapi risiko dia ala kadar dia. Okay, jadi kat situ jadi kat situ kita nakkan something yang 50-50 lah. Yang ketiga, agresif. Agresif ni orang yang duit RM1,000 boleh jadi meningkat sampai RM18,000. Itu orang-orang yang main stock market lah. Contohnya duit RM10,000, dia invest dalam masa 1 bulan, stock market naik gila-gila jadi RM15,000. Bayangkan kalau 1 juta dah jadi 1.5 million. Tetapi risiko dia very very high. Jadi kat sini, matlamat pelaburan adalah untuk mendapatkan passive income. Contohnya kalau orang yang namanya stock market, itu orang yang high risk. Orang yang lower market, yang rendah sikit, yang moderate sikit, dia main properties ataupun passive kan, dia main properties. Maknanya daripada properties, daripada rumah dia tu, dia expect untuk mendapat sewa tiap-tiap bulan. Contohnya dapat RM1,000, dia ada kondo yang dia beli RM150,000. Umur 35 tahun ataupun 45 tahun, tiap-tiap bulan dapat RM1,000. Kalau ada 10 unit kondominium, dah ada RM10,000 passive income tanpa fail. Jadi dekat pelaburan ni sebenarnya ada dua, iaitu satu asset asset appreciation. Asset appreciation ni macam mana? Asset appreciation macam mana? Contohnya adalah macam kita melabur rumah. Kita melabur rumah kan, beli kondominium, kita beli harga RM200,000. Lepas tu tiba-tiba lepas 4 tahun kondo tu berharga setengah juta. Itu maknanya pelaburan kita tu, di samping kita dapat passive income, sewa setiap bulan, pada masa yang sama kita dapat appreciation daripada dia punya nilai. Daripada RM200,000 naik setengah juta. Mungkin kita boleh jual dan cari tempat lain yang lebih murah, yang outskirts sikit, boleh dapat 2-3 unit deposit, bayaran deposit, dan kita buat 3 kondo, dapatkan 3 rumah sewa pula. Contoh, okay? Satu lagi adalah dalam bentuk saham, dalam bentuk share. Bila kita buat ada share, memiliki share di BSKL, macam-macam stok ada, yang blue chip semua kan.
kita punya harapan adalah untuk mendapatkan dividen, dan dividen itulah passive income. Contohnya daripada pelaburan kita 100,000, mungkin kita dapat dividen RM6,000 setiap tahun. Tapi pada masa yang sama, kita punya share tu, capital tu appreciate. Tiba-tiba share yang kita beli 100,000 tu, dalam masa setahun ataupun setahun setengah ataupun setengah bulan, maning melonjak-lonjak jadi double 200,000. Mungkin kita boleh jual pada harga tinggi dan tunggu simpan sampai harga tu jatuh balik, kita masuk balik. Itu antara contoh-contoh dalam apa ni orang kata investment lah. Jadi investment ni ada macam-macam portfolio, antaranya adalah untuk education, untuk persekolahan anak-anak, because inflasi is very running like mad kan. So mungkin pendidikan dekat universiti sekarang ni cost you about 150,000 untuk satu course. Tapi for the next 5 years, for the next 10 years or 20 years, maybe harga dah jadi setengah juta. Jadi adalah elok untuk kita merancang setiap setiap daripada kita punya surplus tu. Jadi kalau ikut kat sini, 3 elemen savings, protection and investment ni adalah 3 elemen penting yang dipanggil long term investment untuk perancangan long term punya kewangan ni perancangan. Jadi kat sini anda bayangkan kita boleh segregate saja kat sini, 10% kat sini dapat surplus tadi, duit RM500, 10% kat sini kat savings, 10% kat protection ataupun 10% kat investment. Kita dah segregate. Tapi yang paling penting, dia kalau sekiranya ada apa-apa berlaku, dia tak akan mengganggu. Jadi yang keempat adalah, yang keenam adalah purification. Purification ni pun itu saya cakap bahasa Mak Saleh sebenarnya dalam Al-Quran dah lama dah beritahu, iaitu zakat. Tak semua yang kita dapat itu kita punya. Kalau income tax kata pay as you earn. Jadi zakat kita, zakat pendapatan, apa yang kita dapat semuanya bukan kita punya. Bukan banyak pun, 2.5%. Di samping dia adalah benda yang wajib zakat iaitu purification, PURIFICATION. Zakat. Zakat ni ada macam-macam, zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat simpanan. Lepas tu dalam bahasa orang putih dia tax lah. Okay. Dan tax ni sangat-sangat penting untuk orang-orang muda, adik-adik, pastikan bayar tax daripada awal. Tax saja. Sebab apa? Long term, in the future, bila kita nak melakukan, nak set up perniagaan ke apa kan, kalau orang yang bayar cukai tu, dia akan mendapat lebih mudah peluang untuk mendapat pinjaman yang lebih besar. Sebab kita punya attitude yang lebih baik. Maknanya anda adalah seorang rakyat yang bertanggungjawab membayar cukai untuk semua. Okay, kalau cukai pun bayar, apa tak lagi hutang, betul tak? Okay, jadi yang ni saya boleh tak ada masa untuk brief dengan lebih panjang lah. Dan yang ketujuh adalah distribution, agihan. Agihan ni adalah distribution, macam mana kita rancang kita punya aset-aset yang kita ada dalam bentuk wasiat, supaya kita rancangkan kita ada 3 orang anak, nak letak kat mana harta kita yang bernilai 10 juta ni. Okay? Berapa pula peruntukan untuk rumah anak yatim. Itu kita punya akhirat punya akhirat punya pendapatan tu non-stop. Berapa peruntukan kita untuk madrasah, okay, ataupun dekat tahfiz. Mesti ada peruntukan tu. Tapi yang paling penting, mungkin orang-orang zaman dulu, macam zaman-zaman atuk nenek kita kan, bila dia tak wasiatkan langsung, akhirnya bila berlaku kematian adalah satu perkara wajib, betul tak? Jadi bila berlaku kematian, dah anak-anak bergaduh. The worst part, harta-harta yang ada terperap dekat amanah raya. Dekat amanah raya tu ada berbilion yang tak tertuntut sebab tak dapat melapasi kriteria yang diperlukan. Wasiat waris ada kat London lah, lost contact lah, macam-macam. Jadi ada macam-macam cara. Antaranya yang terbaik adalah kita buat hibah. Hibah ni maknanya pemberian ketika kita hidup. Jadi yang paling penting untuk orang-orang yang dah ada harta, boleh kita pergi cari asset management. Siapa yang boleh menguruskan dia punya asset ni untuk distribute kat siapa yang patut. Dekat company-company kat luar sana ada banyak asset management, asset distribution. So berhubung dengan dia orang ataupun advice cakap dengan mak ayah ni distribution, bukannya nak kata apa, itu apa yang dalam financial needs lah. Jadi untuk mengelakkan benda-benda yang tidak di luar jangka, adik-beradik sampai berperang kan, saya rasa kawan-kawan semua pun dah ada pengalaman sendirilah. Tengok mungkin dalam family sendiri pun ada juga pengalaman macam tu kan. Sebab harta yang segagang kera je, 9 beradik semuanya tak bertegur siapa. Itu jadi masalah besar, kita tak mahu macam tu kan. Jadi memerlukan perancangan yang sempurna. Dan untuk orang Islam, of course lah, kita akan pergi menghala ke arah faraid.
Okey, kalau tak muka ratu, kita kena hibahkan. Jadi itu saja perkongsian saya. Ada banyak lagi sebenarnya saya akan sharekan, insya-Allah kalau saya ada masa, saya akan ada luangkan masa, saya akan berkongsi apa saja yang saya ada untuk untuk kepentingan semua. Dan boleh rujuk kat saya punya YouTube juga, www.youtube.com/hatashi HATTASHI. Okey. Itu saja kongsian saya pada pagi ini, pada malam ni. Hujan-hujan lebat, alhamdulillah rezeki korang semua dan rezeki saya dapat berkongsi dengan korang semua sebab saya sihat. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.